Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Nuslan binti Muhammad Fauzi, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang ayat kefahaman. Saya akan membaca dan menceritakan tentang 4 surah pada hari ini, dan ini adalah tugasan untuk penghayatan akidah. Dan saya akan mulakan dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya akan bacakan terjemahan ayat mulia. Untuk yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tiada sesiapa pun setara dengannya, iaitu Allah SWT. Asbabun nuzul ataupun sebabnya turun ayat ini, ada riwayat yang mengatakan terdapat kaum musyrikin yang meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah SAW dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Dalam riwayat lain pula ada yang mengatakan kaum Yahudi yang datang menghadap Rasulullah SAW, dan di antaranya ialah Ka'ab bin Ashraf dan Hai bin Akhtab, dan mereka berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami sifat-sifat Tuhan yang mengutusmu. Kaum Yahudi datang menghadap Nabi dan berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, Allah menjadikan para malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, Iblis dari api yang menjulang dan marak, langit dari asap dan bumi dari air. Maka terangkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Kemudian apa Rasulullah buat? Rasulullah tidak menjawab, sehingga turunlah Jibril membawa wahyu dari surah Al-Ikhlas yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Apa pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Ikhlas ini? Pengajaran yang pertama ialah hanya Allah SWT yang layak disembah. Maksudnya kita tidak bolehlah menyembah patung berhala atau benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah SWT ni, sebab ia berdosa besar. Dan kita hendaklah yakin dengan keesaan Allah SWT, dan kita hanya boleh meminta pertolongan daripada Allah SWT. Kita tak boleh pergi kepada bomoh ataupun ilmu-ilmu hitam. Seterusnya di surah kedua pada hari ini, iaitu surah Al-Imran ayat 18. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahan ayat 18 daripada surah Al-Imran tadi. Allah SWT menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawa tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dialah yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT, kerana Dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Saya akan ceritakan tentang sebabnya turun ayat Al-Imran ini. Dalam buku Islam, kalimah syahadah ni berada pada turutan pertama. Perkara pertama yang paling penting lah. Dalam Al-Quran juga surah Al-Imran ayat 18 ni menyebutkan bahawa sebab turunnya ayat ini adalah kerana ada 2 orang ahli kitab yang akhirnya beriman kepada Allah SWT setelah bertemu dengan Rasulullah SAW yang mengajarkan kalimah syahadah kepada mereka. Pada saat Rasulullah SAW sudah berhijrah dan tinggal di Madinah, Islam berkembang dengan sangat cepat. Banyak orang jahiliyah yang kemudian masuk Islam, begitu sentuh dengan dakwah Islam Rasulullah SAW. Nama besar Nabi Muhammad cepat tersebar dan cepat dikenal oleh orang ramai. Bahkan 2 orang ahli kitab yang berasal dari negeri Syam itu pun sengaja datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kedatangan ahli kitab itu kerana petunjuk dalam Alkitab yang mereka tengah pelajari. Ada sebut yang telah datang seorang Nabi akhir zaman, dan perkara ni, informasi ni buatkan mereka sangat tanya-tanya dan ingin segera membuktikannya. Berbekal dengan ciri-ciri yang mereka ketahui tentang Rasulullah yang disebut-sebut sebagai Nabi akhir zaman ni, mereka pun berjalan mengiringi kota Madinah, dan mereka tidak segan menanyakan di mana Nabi Muhammad ni, di mana Rasulullah ni kepada setiap orang yang mereka jumpa, dan mereka pun perhatikan setiap orang yang berjalan melepasi mereka. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Rasulullah SAW dengan pandangan yang menyelidik
Mereka pun pandang Rasulullah daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka pun dah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah dah berdiri depan mata mereka ni. Dan salah seorang ahli kitab tu bertanya, adakah engkau yang bernama Muhammad? Dan Rasulullah mengangguk, mengiyakan. Seorang lagi tanya, adakah betul nama kau benar-benar Ahmad? Tanya seorang lagi, itulah memang sebab excited kan, dah kerja, akhirnya jumpa juga lepas cari sana sini. Dan mereka pun gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui. Setelah mendapatkan kepastian tu yang betul-betul itu Rasulullah, mereka pun bertanya. Mereka pun berkata, wahai Muhammad, kami ingin mengetahui sesuatu tentang kalimah syahadah. Adakah engkau boleh menjelaskannya dengan baik kerana hati kami sangat ingin tahu. Kami berjanji akan beriman dan mengikuti semua perintah dan ajakan engkau. Lepas tu Rasulullah pun tanya, apa sebenarnya yang ingin kalian tahu? Apa soalannya kan? Lepas tu ahli kitab tu pun bertanya, kesaksian apakah yang paling hebat dalam Al-Quran? Kedua ahli kitab itu bukan orang sembarangan sebab mereka pun sudah mempelajari banyak kitab suci yang terungkas dalam Al-Quran seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Nabi Muhammad pun membacakan ayat Al-Quran tadi, dan dari ayat itulah kedua ahli kitab itu disedarkan atas keagungan dan kebesaran Allah SWT. Firman Allah disampaikan oleh Rasulullah tersebut begitu menyentuh keimanan mereka, walaupun pendek, walaupun ayatnya tidaklah panjang kan, singkat, mereka merasakan kebenaran atas ayat tersebut. Hati mereka sangat tersentuh, sangat luluh, dan mereka tidak ragu lagi tentang keesaan Allah, dan mereka pun akhirnya mengucapkan kalimah syahadah. Dan mereka mengakulah yang Allah ni satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai rasulnya. Pengajaran ayat 18 daripada surah Al-Imran ni, antaranya ialah daya Allah ni ialah kurniaan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi kita ni ada yang mendapat hidayah, ada yang memang terlahir sebagai seorang Islam. Jadi kita perlu bersyukur juga sebab tu. Dan pintu hidayah dan rahmat Allah sentiasa terbuka luas kepada orang yang berusaha dan bersedia menerima kebenaran. Sebab tu ada dan saya tak ingat dalil ataupun riwayat, tapi ada yang mengatakan selangkah kita ambil untuk mendekati Allah, Allah datang pada kita 10 kali langkah. Doa juga ialah senjata penting umat Islam untuk memperoleh hidayah Allah. Sebab tu bila kita nak berdoa ni, kita perlu doa benda yang baik-baik sahaja. Sebab doa ni sangat kuat dan sangat mujarab. Kita kena jaga percakapan kita, kena jaga hati kita. Dan orang yang tidak mendapat hidayah Allah ni, hidupnya tidak akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan dosanya juga boleh menghalang dan melambatkan hidayah itu sampai pada kita. Sebab tu kita kena jauhi larangan Allah dan mendekati perintah-perintahnya. Surah ketiga pada hari ini ialah surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Terjemahan ayat-ayat tersebut, yang pertama, sucikanlah nama Tuhan yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Seterusnya tafsiran ayat-ayat tersebut, yang pertama, Allah memberitahu kita semua, dan Nabi Muhammad juga lah ini arahan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Yang memang kita perlu meninggikan Allah ni sebagaimana yang sepatutnya. Dan apabila ayat ini diwahyukan, Nabi Muhammad mengarahkan untuk memasukkan kalimah tasbih di dalam sujud. Sebab itulah kita pun baca dan menyebutnya dalam bacaan sujud yang kita buat dalam solat kita. Dan kita mesti letakkan Allah ni di kedudukan yang tinggi dalam hidup kita. Allah tidak mempunyai sebarang kekurangan dan kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang boleh menjatuhkan martabat itu. Dan sekarang banyak manusia yang mempersenjakan Tuhan, yang kita boleh nampak dalam media sosial dan filem-filem, yang seolah-olah Tuhan ni tiada dan tiada kuasa, tidak wujud, dan semua itu sangat salah.
ayat 1 ni sebenarnya berkait rapat dan berkenaan dengan suruhan tanzih. Tanzih ni bermaksud bersihkan fikiran kita tentang Allah. Berbeza dengan tasbih, sebab tasbih ni secara lisan. Tanzih ni sifat-sifat Allah yang nampak macam sama dengan sifat kita, dengan sifat manusia. Contohnya Allah melihat, kita juga melihat, kita ada mata, kita boleh nampak. Tapi penglihatan kita ni sangat terhad. Dan contoh macam kita tengok belakang, tengok dinding kan, kita tak tahu apa yang belakang dinding tu. Tapi Allah nampak segalanya. So penglihatan ni pun satu anugerah daripada Tuhan. Jadi kita tak boleh mensia-siakan tu. Dan Allah pun boleh tarik bila-bila masa sahaja. Sebab itu bila sebut nama Allah ni, kita perlu dengan perasaan yang betul. Dan jangan sebut biasa-biasa saja, kita sebut dengan rasa takut dan takjub kepada Allah SWT. Tafsiran ayat kedua pula, ia menegaskan bahawa kita perlu percaya yang Allah telah menjadikan dan menyempurnakan segala makhluk. Segala makhluk ni memang Allah yang ciptakan, Allah yang jadikan, Allah sempurnakan, Allah seimbangkan, letakkan semua pada tempatnya dan cantik tersusun. Dan kalau kita jadikan alam ni, tentu tak akan jadi sesempurna ini. Dan sampaikan keindahan dan kompleksnya alam ni, sampai sekarang pun saintis tak habis kaji lagi. So memang sangat hebat ciptaan Allah ni. Masya Allah, subhanallah. Dan Allah pertamanya menceritakan tentang dirinya, kemudian menceritakan bahawa dia lah yang menjadikan segala sesuatu, dan tidak ada Tuhan lain yang mampu lakukan apa yang dia buat. Tafsiran ayat ketiga pula, Allah adalah arkitek kepada segalanya. Dia lah yang merancang segala sesuatu dengan tepat. Dan rancangan Allah ni bukan agak-agak saja, dia bukan tembak-tembak saja. Macam arkitek pun dia kena buat plan dulu, dia kena cari pendapat sana sini. Dia tak boleh buat suka-suka ikut hati dia je, supaya untuk mengelakkan kecacatan atau kekurangan di mana-mana. Dan Allah ni lagi hebat kerana semua kadar, iaitu sesuatu yang akan berlaku, telah dirancang dan diletakkan 50,000 tahun sebelum sesuatu terjadi. Dan semuanya telah dikadarkan dengan sempurna oleh Allah. Macam mana kejadiannya, apa akan terjadi lepas tu, apa kesannya dan sebagainya. Allah pun bukan sahaja merancang, dia juga memberi petunjuk kepada makhluk ataupun manusia. Ini pelaksanaan yang telah dirancang. Contohnya macam kita nak beli makanan, tapi dalam hati kita rasa was-was, makanan ni halal ke tak, itu kira petunjuk jugalah. Sebab Allah nak jaga kita, Allah sayang kita. Dan Allah pun bukan saja rancangkan, dia pun jalankan juga. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak rancang, nak pergi jalan ataupun nak berjumpa seseorang ataupun buat projek besar, kita perlu doa banyak-banyak. Kita perlu minta restu dan berkat daripada Allah SWT supaya dapat berjalan dengan lancar dan Allah rahmati projek itu. Untuk tafsiran ayat keempat pula, Allah hendak beritahu yang dia dah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan kenakan kita. Ini antara nikmat dan jasa besar Allah yang beri kepada kita lah. Dan dia gunakan ayat ini sebagai peringatan. Memang kita tak makan rumput tu, tapi tengakan kita makan, tengakan macam lembu, kambing biri-biri. Ini adalah isyarat bahawa Allah yang memberi makanan kepada semua sekali. Dia rezeki, ya. Allah suruh kita lihat makanan binatang ternakan itu dan beritahu kita yang aku yang menjadikan makanan binatang itu. Macam inilah Allah mengatur kehidupan. Allah tidak menjadikan sesuatu kemudian dia lepas tangan. Tidak, Allah meninggalkan makanan untuk manusia dan juga haiwan dan juga hidupan yang lain. Allah pun beri makanan yang sesuai. Ada yang untuk manusia, ada yang untuk binatang. Dan kita pun tahu yang binatang ni ada banyak jenis. Dan walaupun ada banyak pun, semua dapat makanan masing-masing. Semua dapat makanan yang sesuai. Dan sudah beribu-ribu tahun Allah beri kita dan haiwan-haiwan ini makan. Dan Allah terus memberikan rezeki dan makanan kepada makhluknya. Dan itu semua dalam perancangan dan pengurusan Allah Ta'ala. Dan bayangkanlah kalau kita tak ada makanan, mestilah kita akan mati kelaparan. Sebab itulah kita perlu bersyukur dan percaya yang Allah ni Maha Adil, Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Okay, seterusnya pengajaran ayat-ayat ini macam yang saya dah berulang kali tadi kata, kita perlu sentiasa bersyukur ke atas segala rezeki, hadiah dan kurniaan yang Allah telah berikan dan turunkan kepada kita. Dan kita janganlah orang kata komplain ataupun
rasa macam tak puas hati, kenapa ada yang dapat, kenapa aku tak dapat. Itu semua perancangan Allah. Kita kena percaya, kita kena sabar kan seorang beriman. Dan kita juga tidak boleh mensisihkan atau membazir makanan dan minuman, dan tidak berkata buruk tentang rupa ataupun tentang orang lain, kerana manusia ni adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kita ni sebab nak menjadi orang Islam yang baik, kita perlu sentiasa memuji dan mengagungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kita sudah hampir ke penghujungnya, harap masih bersama saya. Kita sudah sampai ke surah terakhir pada hari ini, surah keempat, iaitu surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Okey, terjemahan ayat 68 dan 69 surah Al-Waqi'ah tadi saya akan bacakan. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awal, iaitu air hujan lah, atau kami yang menurunkannya? Kami di sini Allah SWT. Kita bergerak kepada asbab nuzul ayat ini. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menceritakan bahawa Allah menjelaskan siapa yang menurunkan air hujan pada manusia untuk menunjukkan bukan sahaja dia mampu menghidupkan dan mematikan manusia, Allah juga mampu menjaga ketahanan hidup manusia dengan cara menyediakan makanan dan minuman. Ayat ini kiranya menceritakan dan mengajak manusia untuk berfikir dan merenung air hujan yang menjadi minuman mereka ni. Adakah manusia yang menurunkannya atau Allah? Dan dapatkah manusia menurunkan air hujan ni ikut hati mereka? Dan kalau orang kata manusia cipta satu mesin yang boleh buat air hujan ni pun, adakah ia akan jadi sempurna dan sebaik air hujan yang segar, yang sejuk dan boleh diminum secara terus oleh manusia? Okey, last but not least, kita sangat hampir di penghujungnya pengajaran ayat. Untuk ayat-ayat tadi lah, manusia perlu bersyukur ke atas turunnya air hujan, dan manusia perlu bersyukur yang Allah tidak rasa kedekut untuk beri kita air hujan. Allah tidak turunkan air hujan ni ke atas tempat je. Allah berikan semua tempat air hujan. Semua orang pernah dan akan merasa air hujan. Dan air hujan ni pula tawar dan kita boleh gunakan begitu saja. Dan air hujan ni sangat menderita, lagi-lagi musim kemarau kan, takkan kita pun tak suka kalau cuaca panas sangat, kita pun nak hujan. Jadi kita perlu bersyukur dan sentiasa membaca doa hujan apabila berlakunya hujan. Baiklah, tamatlah sesi pembintangan saya pada hari ini. Saya ingin terima kasih kepada Ustazah Munirah untuk segala tunjuk ajar beliau kepada saya dan rakan-rakan sekelas saya. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan segala kekilafan itu daripada saya sendirilah. Rujukan akan ditunjukkan pada slide selepas ini sebentar lagi. Dan saya akan akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.